saya perkenalkan Yang Berhormat Abdullah Haji Saidul, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak ataupun UKAS. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Kalau macam jumpa YB datang rumah kan. Assalamualaikum YB. Hari ni saya dalam bahasa saya dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, samalah melanau kan. YB lah. YB. Tahun ini Malaysia prihatin. Bukan sekadar kata slogan ataupun tema lah. Saya nak melihatnya sebagai satu manifestasi, sebagai satu kenyataan di mana pentingnya semangat solidariti dan juga semangat kita jaga kita tu di kalangan kita rakyat Malaysia tanpa mengira warna kulit, agama maupun keturunan. Tetapi dari perspektif YB sendirilah, mengapa Malaysia Prihatin ini diangkat sebagai tema bukan saja untuk Hari Kebangsaan tapi juga Hari Malaysia tahun 2020 ni? Okey, saya akan memilih untuk tidak bercakap dalam kapasiti orang politik lah. Memandangkan first time dijemput sebagai orang politik. Jadi saya akan bercakap dalam kapasiti pandangan saya sebagai warga negeri dan warga negara. Baik. So, perkataan prihatin telah dipilih. Saya rasa bertepatan kerana kita telah melalui satu suasana yang genting yang tidak pernah dilalui oleh warga negara sebelum ini dan warga negeri. Dan suasana ini agak baru bagi generasi yang sekarang ini. Kita terpaksa duduk di rumah dan sebagainya. Dan keadaan ekonomi dan sebagainya. Keadaan, kehidupan agak berlainan. Ada orang yang kehilangan kerja, ada yang kehilangan pendapatan dan sebagainya. Suasana agak meresahkan, agak menggelisahkan dan mungkin pada satu ketika dalam 3 atau 4 bulan yang lepas begitu genting sekali sehingga kan suasana agak meresahkan ramai keluarga dan sebagainya. Tetapi perkara ini tidak bagi generasi yang mungkin berumur dalam 70-80 tahun, mereka pernah melalui suasana ini dulu. Di mana kita menghadapi ancaman komunis dan sebagainya. Dan bila terpaksa duduk di rumah selepas pukul 6 sebab takut. Tapi bagi generasi baru, ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Ya. Jadi bila perkataan prihatin dipilih, dan of course direct translation prihatin ialah concern ataupun care. So, bukan hanya dalam konteks prihatin, saya yakin perkataan prihatin bukan hanya dipilih dalam konteks dalam suasana COVID yang kita hadapi. Tetapi juga perkataan prihatin juga dipilih untuk mengingatkan balik tentang apa yang berlaku dalam sejarah-sejarah yang lepas juga. Dan perkataan prihatin ini kita mahu warga negara dan warga negeri terutamanya mesti ada dalam jiwa mereka, bukan hanya untuk meraihkan pengorbanan kita punya frontline yang semua orang tahu, pasukan beruniform yang bertugas di hospital, rela, termasuklah mereka yang menghantar makanan. Tetapi perkataan prihatin ini juga yang menggunakan logo hatinya. So it must come from daripada jiwa, daripada hati yang ikhlas dan jujur. And then kita jaga kita, perkataan itu datang. So di sinilah warga negeri atau warga negara diberi satu cabaran, diberi satu dugaan. Mungkin bukan kebetulan, mungkin satu takdir. Sejauh mana masyarakat kita mengambil berat tentang jiran kita, tentang adik-beradik kita, tentang warga negeri kita, dan juga dalam konteks kerajaan yang ada tanggungjawab untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi masalah ketika COVID-19. So, falsafah dan intipati prihatin ini besar sebenarnya. Bukan hanya dalam konteks kita menghadapi cabaran COVID, tetapi juga kita warga negeri, warga negara harus juga mengambil kesempatan Hari Malaysia ini dengan tema prihatin itu mengingat pengorbanan frontliners kita dulu. Pasukan polis kita yang telah pejuang-pejuang kemerdekaan kita juga. Dengan arti kata lain, kita semua melalui satu situasi getir yang sama. Jadi solidariti itu bukan saja antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin dan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga warga Sarawak. Lagi memperkatakan mengenai
Malaysia Prihatin bersama dengan YB Abdullah Haji Saidul, dan kita tadi berbincang mengenai kenapa Malaysia Prihatin diangkat sebagai temanya, dan kali ini mungkinlah kalaulah YB tak keberatan kena buat penerangan sedikitlah mengenai pemilihan logonya pula. Tadi YB dah ceritakan mengenai pemilihan logonya ada bentuk hati ataupun heart dekat situ kan. Tapi mengapa dipilih logo yang sebegini dan apakah signifikan di sebalik pemilihan logo dan juga mungkin warna-warna yang digunakan dalam logo tersebut? Saya yakin bila prihatin, perkataan prihatin dipilih sebagai temanya, saya prihatin ini adalah sesuatu yang datang daripada dalam, datang daripada kejujuran dan ikhlasan. Sebab itulah semuanya datang daripada hati kita. Betul. Daripada niat itu datang daripada hati kita. Jadi apa pun tindakan kerajaan, tindakan kita sebagai masyarakat untuk membantu warga yang terjejas oleh keadaan COVID ini datang daripada hati kita. Penuh kejujuran. Saya rasa pengorbanan frontliners kita, sebab logo ini, hati ini nanti di belakangnya, kalau tidak silap saya, adalah gambar semua frontliners. Jadi mereka ini berkorban sepanjang hampir 6 bulan. Saya rasa mereka bertugas dengan penuh jujur dan ikhlas, dan mereka juga mengharapkan supaya semua warga negara bertindak sama, menjaga, bertanggungjawab, mematuhi semua SOP yang yang dikuatkuasakan. Jadi sebab penyakit ini tidak nampak. Bila semua warga negara dan warga negeri berjujur, datang daripada penuh keikhlasan dan kejujurannya, saya rasa kita akan dapat melawan ancaman virus ini, dan sama-sama kita menjaga diri kita supaya tidak ada orang lain akan terberjangkit oleh virus ini. Sebab itulah hatinya dipilih. Dan saya rasa bukan saja di Malaysia ataupun di Sarawak sendiri, tapi isu ini adalah isu sejagat dan global yang berlaku di seluruh dunia. Saya rasa banyak negara juga akan menggunakan tema keprihatinan ataupun kesayangan terhadap rakyat dan juga masyarakat sebagai tema hari kebangsaan mereka lah. Dan saya juga difahamkan negara jiran pun ada juga yang menggunakan tema yang sama untuk menunjukkan rasa solidariti terhadap rakyat mereka, di antara rakyat dan juga pemimpin. Dan sememangnya satu tema yang cukup penting dan cukup signifikan, terutama dalam keadaan yang getir sebegini. Dan kalau dahululah YB, kalau dahulu orang-orang veteran, mereka boleh katakanlah, mereka boleh ceritakan apakah artinya kemerdekaan. Bebas daripada penjajahan, bebas daripada kependudukan Jepun, British dan sebagainya. Tetapi kita sekarang ini melalui sesuatu yang di luar jangkaan, unprecedented, kata Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan generasi kita dan generasi akan datang? Dari perspektif YB sendiri, apakah pengertian kemerdekaan pula selepas tahun 2020 ini, setelah berlakunya pandemik yang sebeginilah, adakah akan menjadi sama ataupun mungkin berbeza daripada pendapat ataupun pengertian kemerdekaan dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu? Saya yakin kita semua yang berada di studio sekarang ini adalah generasi anak merdeka. Yalah, millennials, Gen X, Gen Y. Yes. Kalau kita kurang berpengetahuan tentang perjuangan sejarah orang-orang pejuang-pejuang kita dulu, mungkin tiba masanya untuk kita melihat balik tentang pengorbanan mereka. Bukan hanya pengorbanan all the frontliners yang ada sekarang ini, tetapi juga melihat balik tentang perjuangan wira-wira kemerdekaan kita. So, keprihatinan kita untuk menghargai pengorbanan mereka itu dah datangnya daripada hati. So, saya bagi diri saya adalah penting untuk kita melihat perjuangan mereka, menghargai perjuangan mereka, pengertian perjuangan mereka dulu, pengorbanan mereka yang menyediakan sebuah negara yang ditubuhkan 1963, sebuah nation yang bernama Malaysia, and then supaya generasi-generasi akan datang tidak mensia-siakan perjuangan itu. Kebebasan bukan hanya bermakna kita bebas daripada cengkaman penjajah. Kebebasan juga bermakna kita bebas untuk melakarkan kita punya masa depan kita sendiri, bebas untuk dalam sebuah negara demokrasi berpolitik, bebas untuk mendapat pendidikan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Itulah hala tuju kita. Dalam kita diberi dugaan, bukan kebetulan, mungkin Tuhan ingin menduga kita atau mengingatkan kita bahawa
kebebasan kita tidak harus disalahgunakan. Jadi dalam sebuah negara yang paling majmuk in this region, jadi kita harus diingatkan dari segi spiritualnya bahawa kita harus balik semula ke perkara-perkara asas, iaitu perjuangan kita adalah untuk generasi akan datang. Perjuangan itu haruslah berasas daripada kejujuran, keikhlasan dan sebagainya. Dan saya, walaupun saya politician, saya tidak keberatan bahawa kadang-kadang kerakusan orang-orang politik ini dalam cuba untuk mendapat populariti ini, kadang-kadang mereka menggunakan isu-isu perkauman, keagamaan sebagai asas agenda politik mereka. Saya bagi diri saya itu adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab, sikap yang tidak bertanggungjawab, sikap yang tidak prihatin tentang betapa pentingnya perpaduan dalam masyarakat kita yang majmuk ini. Bagi saya, prihatin ini bukan hanya harus didakap oleh masyarakat di luar sana, tetapi pemimpin-pemimpin juga daripada semua yang membuat polisi-polisi kerajaan ini harus juga bertanggungjawab, harus juga prihatin dan peka tentang kalau mahu berpolitik jangan sampai merosakkan perpaduan ataupun persefahaman dan juga what we call as kesamaan dan sebagainya. Dia certain orang kata toleransi yang harus kita fahami. Baik. Jadi dalam konteks itulah. Baik. Sebenarnya kan YB banyak lagi kalau boleh saya nak tanya soalan yang